Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita akan masuk kepada topik yang baru iaitu keselamatan bengkel. Ini adalah topik kita iaitu peraturan keselamatan, di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai 4 perkara iaitu yang pertama adalah peraturan keselamatan bengkel, yang kedua adalah peraturan keselamatan diri, yang ketiga adalah peraturan keselamatan alatan dan yang keempat adalah peraturan keselamatan bahan. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 1.1 amalan keselamatan, manakala standard pembelajaran kita adalah 1.1.1 menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PTPC, murid akan dapat pertama, menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kepentingan menjaga keselamatan di dalam bengkel. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Sediakan payung sebelum hujan. Pasti kamu semua pernah mendengar pepatah Melayu ini, bukan? Maksudnya, berwaspada sebelum ditimpa kesusahan, kerana kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Kita perlu mengamalkan langkah keselamatan bagi mengelak berlakunya kemalangan. Jadi inilah apa yang akan kita pelajari dalam topik ini. Mari kita lihat video. Mari kita lihat satu video mengenai suasana di sebuah kilang.
Apa yang kamu lihat? Apa yang dapat kamu lihat daripada video tadi? Apa yang dapat cikgu lihat adalah mereka sedang memasang kereta di dalam kilang tersebut. Tetapi, apa yang cikgu ingin kamu lihat adalah mereka mengamalkan langkah keselamatan ketika bekerja di dalam kilang tersebut. Contohnya, mereka memakai pakaian yang sesuai. Kemudian, mereka memakai topi keselamatan. Kemudian, mereka memakai cermin mata keselamatan. Kemudian, mereka juga memakai kasut boot keselamatan. Tapi, bagaimana langkah keselamatan tersebut melindungi mereka? Pada pendapat kamu, bagaimana langkah keselamatan tersebut melindungi mereka? Pada pendapat cikgu, mereka memakai pakaian yang sesuai dapat memudahkan mereka melakukan kerja serta tidak menghalang mereka melakukan kerja. Dengan memakai topi keselamatan, mereka dapat melindungi kepala mereka daripada risiko kecederaan. Dengan memakai sarung tangan, mereka dapat melindungi tangan daripada kekotoran dan kecederaan. Kemudian, dengan memakai kasut boot keselamatan, dapat melindungi kaki serta mengelak daripada mudah tergelincir semasa melakukan kerja mereka. Jadi, mari kita lihat peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT kerana semasa kelas RBT dijalankan, kita kebanyakan masa berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan kerana di dalam bengkel RBT terdapat banyak peralatan serta bahan yang berbahaya. Jadi, mari kita berbincang dengan rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Jadi, ini adalah peraturan keselamatan bengkel. Terdapat 6 peraturan keselamatan bengkel kesemuanya. Jadi, mari kita pergi kepada peraturan keselamatan bengkel yang pertama, iaitu patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Contohnya, kalau pada pintu itu ada papan tanda masuk. Jadi, itu adalah laluan masuk ke dalam bengkel. Kalau pada pintu itu ada papan tanda keluar. Jadi, itu adalah laluan keluar daripada bengkel. Seterusnya, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Ini adalah supaya bengkel mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Seterusnya, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Ini adalah supaya bengkel sentiasa kelihatan bersih dan kemas. Seterusnya, letakkan beg di tempat yang disediakan. Ini adalah supaya tidak menghalang laluan dan ruang kerja menjadi sempit. Seterusnya, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Ini adalah supaya alatan dan bahan yang kamu gunakan adalah selamat. Seterusnya, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Ini adalah supaya kamu sentiasa berhati-hati dan selamat ketika berada di dalam bengkel RBT. Jadi, ini adalah 6 peraturan keselamatan bengkel. Kemudian, kita pergi pula kepada peraturan keselamatan diri. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Jadi, kamu lihat contoh gambar di bawah. Ini adalah contoh pemakaian yang sesuai ketika berada di dalam bengkel RBT. Jadi, lihat gambar yang pertama. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Pastikan kamu memakai pakaian dan kasut yang sesuai ketika berada di dalam bengkel. Seterusnya, lihat gambar yang kedua. Ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Bagi yang memakai tudung, pastikan kamu mengikat dan memasukkan tudung kamu ke dalam apron. Seterusnya, lihat gambar yang ketiga. Ikat rambut yang panjang. Bagi mereka yang memiliki rambut yang panjang,
pastikan kamu mengikat rambut kamu yang panjang itu. Jadi itulah 3 peraturan keselamatan diri. Kemudian kita pergi pula kepada peraturan keselamatan alatan. Alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Jadi mari kita lihat peraturan yang pertama, iaitu bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Ini adalah supaya kamu menggunakan peralatan tersebut dengan betul. Seterusnya, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Ini adalah supaya kamu tidak tercedera semasa menggunakan alatan. Seterusnya, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Ini adalah supaya guru boleh mengambil tindakan susulan seperti membaiki peralatan tersebut. Seterusnya, bersihkan alatan selepas digunakan. Ini adalah supaya alatan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Seterusnya, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Ini adalah supaya alatan mudah dicari dan diambil. Seterusnya, gunakan alatan dengan cara yang betul. Ini adalah supaya alatan tersebut tidak mudah rosak. Dan yang terakhir adalah dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini adalah supaya tiada kemalangan yang berlaku. Jadi itu adalah 7 peraturan keselamatan alatan. Kemudian kita pergi pula kepada peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Jadi mari kita lihat peraturan keselamatan bahan yang pertama, iaitu bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Ini adalah supaya kamu menggunakan bahan tersebut dengan cara yang betul. Seterusnya, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Ini adalah supaya bahan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Seterusnya, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Ini adalah supaya kamu tidak tercedera semasa menggunakan bahan tersebut. Seterusnya, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Ini adalah supaya rakan kamu tidak memijaknya ataupun tergelincir. Seterusnya, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Ini adalah supaya tiada kemalangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Ini adalah supaya bahan tersebut dapat digunakan semula untuk tempoh yang lama. Jadi itu adalah 6 peraturan keselamatan bahan. Baiklah, sampai sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham apa yang telah dipelajari tadi, iaitu peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan juga peraturan keselamatan bahan. Dan cikgu juga harap kamu dapat mengamalkan peraturan-peraturan yang telah kita pelajari tadi. Jadi, bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit latihan secara bersama-sama. Ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi keselamatan bengkel. Jadi, kamu boleh salin soalan latihan ini di dalam buku latihan RBT kamu. Jadi, mari kita mula menjawab soalan latihan ini. Arahan: jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, nyatakan 2 peraturan keselamatan bengkel. Di dalam pembelajaran cikgu tadi, cikgu ada terangkan peraturan-peraturan keselamatan bengkel. Jadi, mari kita lihat di mana cikgu ada terangkan peraturan keselamatan bengkel ini.
Ini adalah peraturan keselamatan bengkel. Terdapat 6 kesemuanya, iaitu patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti, letakkan beg di tempat yang disediakan, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Jadi soalan hanya inginkan 2 sahaja, jadi kita ambil yang pertama dan yang kedua, iaitu patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel dan buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Jadi mari kita tulis jawapan kita ini. Yang pertama adalah patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Seterusnya, yang kedua adalah buka semua pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama, iaitu nyatakan 2 peraturan keselamatan bengkel, di mana jawapannya adalah pertama, patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel, dan yang kedua adalah buka semua pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Jadi selesai sudah soalan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua, iaitu nyatakan 2 peraturan keselamatan diri. Peraturan keselamatan diri ini juga ada cikgu terangkan di dalam pembelajaran kita tadi. Jadi mari kita lihat di manakah cikgu menerangkan peraturan keselamatan diri ini. Ini adalah peraturan keselamatan diri. Terdapat 3 peraturan keselamatan diri kesemuanya, di mana yang pertama adalah pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Yang kedua adalah ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Yang ketiga adalah ikat rambut yang panjang. Jadi soalan hanya inginkan 2 sahaja, jadi kita ambil yang pertama dan yang kedua, iaitu pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel serta ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Jadi, mari kita tulis jawapan kita ini. Yang pertama adalah pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Dan jawapan yang kedua adalah ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Jadi selesai untuk soalan yang kedua, iaitu nyatakan 2 peraturan keselamatan diri, di mana jawapan yang pertama adalah pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Dan yang kedua adalah ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Jadi selesai sudah soalan yang kedua. Mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga, iaitu nyatakan 2 peraturan keselamatan alatan. Peraturan keselamatan alatan ini juga ada cikgu terangkan di dalam pembelajaran kita tadi. Jadi mari kita lihat di manakah cikgu menerangkan peraturan keselamatan alatan ini. Ini adalah peraturan keselamatan alatan. Ada 7 peraturan keselamatan alatan kesemuanya. Jadi mari kita lihat yang pertama adalah bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan.
Yang ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Yang keempat, bersihkan alatan selepas digunakan. Yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Dan yang terakhir, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Jadi soalan juga inginkan dua sahaja peraturan keselamatan alatan. Jadi kita ambil yang pertama dan yang kedua, iaitu bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan serta berhati-hati semasa menggunakan alatan. Jadi mari kita tulis jawapan kita ini. Yang pertama adalah bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Dan yang kedua adalah berhati-hati semasa menggunakan alatan. Jadi selesai sudah jawapan bagi soalan yang ketiga, iaitu nyatakan dua peraturan keselamatan alatan, di mana jawapan yang pertama adalah bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan, dan jawapan yang kedua adalah berhati-hati semasa menggunakan alatan. Jadi selesai sudah soalan yang ketiga. Mari kita pergi pula kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat, di mana soalannya nyatakan dua peraturan keselamatan bahan. Peraturan-peraturan keselamatan bahan ini juga ada cikgu terangkan di dalam pembelajaran kita tadi. Jadi, mari kita lihat di manakah peraturan keselamatan bahan ini. Ini adalah peraturan keselamatan bahan. Terdapat 6 kesemuanya peraturan keselamatan bahan. Jadi, mari kita lihat yang pertama adalah bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Yang kedua adalah simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Dan yang ketiga adalah berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Serta yang keempat adalah bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Seterusnya, yang kelima adalah gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam adalah simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Soalan hanya inginkan dua sahaja jawapan, jadi kita ambil hanya dua, iaitu bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru serta berhati-hati semasa menggunakan bahan yang berbahaya. Jadi mari kita tulis jawapan kita ini. Yang pertama adalah bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Dan jawapan yang kedua adalah berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan yang keempat, iaitu nyatakan dua peraturan keselamatan bahan, di mana jawapannya yang pertama adalah bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru, dan yang kedua adalah berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Jadi selesai sudah kita menjawab soalan yang keempat, dan selesai juga kita menjawab soalan latihan reka bentuk dan teknologi keselamatan bengkel. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham apa yang telah kita pelajari, iaitu peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan juga peraturan keselamatan bahan.
Cikgu juga harap kamu dapatlah mengamalkan peraturan-peraturan yang kita pelajari ini semasa berada di dalam bengkel RBT. Itu sahaja, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.